Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Kita mengetahui Malaysia merupakan hub pelancongan halal terbesar di dunia, menjadi destinasi utama bagi pelancong-pelancong yang datang dari Timur Tengah, terutama dari Arab Saudi, dari UAE, dari Iran dan juga Kuwait. Dan kita bukan sahaja terkenal sebagai negara Islam yang moden dan progresif, tetapi banyak perkara tentang pelancongan halal menjadi benchmark kepada negara-negara lain untuk meniru bagaimana Malaysia menarik begitu ramai dan membuat pelancongan sebagai satu income terbesar negara. Dan kita boleh expect ataupun melakukan peninjauan pada 2020 menjangkakan pelancongan halal menjadi satu pelancongan yang begitu lumayan sekali. Dan kita lihat di sekeliling kita, negara-negara jiran misalnya, Thailand, Singapura, Indonesia dan juga negara-negara seperti Australia, New Zealand termasuk Korea, Jepun dan China belum berlumba untuk menarik pelancongan halal kerana mereka memikirkan potensi dan juga perdagangan dan juga pendapatan yang begitu lumayan daripada kelompok ini. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh selesa kerana pelancongan bergerak begitu pantas. Demand ataupun kehendak pelancong ini begitu ataupun sophisticated ketika ini dan masa akan datang. Bagaimana kita perlu seiring ataupun lebih ke hadapan tentang itu. Dan kebetulan Malaysia sebagai sebuah negara yang berada dalam kelompok yang teratas tentang ini, kita perlu juga ke hadapan dan tidak perlu ada ataupun comfort zone tentang ini. Jadi untuk membincangkan perkara ini, kebetulan Mata Fair akan berlangsung pada hujung minggu ini. Dua orang hebat Mata Fair. Bersama saya pada malam ini, Datuk Muhammad Khalid Harun, tidak asing di Asrawa ini, penasihat Mata Fair dan juga penaung bagi WITM. Sekali ghost pada kali ini, WITM ada dan juga Mata Fair. Dan di hujung sana orang muda kita, Tuan Haji Jeffrey Sulaiman, pengurusi pameran Mata dan juga WITM 2013. Okey, saya mulakan dengan Datuk lah. Datuk, sebagai yang kata pun orang lama Mata Fair dan juga penasihat kepada WITM, penaung pada WITM, melihat kata pun signifikan Mata Fair dan juga WITM pada kali ini. Kenapa dia gabungkan World Islamic Travel Mart ni dengan Mata Fair? Terima kasih. Yang perlu dilakukan masa sekarang ialah usaha untuk mendapatkan peserta, sama ada dari mereka yang bergiat dalam industri pelancongan ini, iaitu pengusaha, dan juga khasnya pengunjung. Jadi dari pengalaman kita yang sudah-sudah, bila kita buat World Islamic Tourism Month ini, jadi kita memikirkan untuk mendapatkan peserta itu adalah yang paling susah sikit. Sukar. Oleh kerana kita ini sudah terkenal, established dengan kita punya Mata Fair. Jadi kenapa tidak kita gabungkan satu Mata Fair? Satu tahun kita ada dua, iaitu bulan Mac dan bulan September. Dan di Mata Fair ini sudah ada peserta-peserta daripada luar negara, seperti NTOs, National Tourism Organisation, daripada mengikut rekod kita sekarang, sudah menjangkau 67 NGOs yang terlibat. Jadi oleh kerana itu kita memikirkan kenapa tidak kita gabungkan, kerana mereka itu sudah ada di sini. Betul. Dan begitu juga dengan operators ataupun penggiat-penggiat pelancong seperti travel agent dan tour operators sudah ada di sini. Dan maka kita ambil kesempatan ini, dan pengunjung pun sudah ada. Maka dengan itu kita gabungkan dan ia menjadi satu penampilan. Dan the impact will be great. And this is where we are going to have to set a record this time, whereby we have Cik Jeffrey nanti akan mengulas tentang penglibatan mereka. So we are going to set a record this time. Okay, Cik Jeffrey, 100,000 biasa bagi pengunjung Mata Fair, berdoyon-doyon sampai jam Kuala Lumpur lah. Kita tunggulah weekend ni ataupun hujung minggu ni. Tetapi itu bukan sahaja satu rekod yang ingin dicapai ataupun ingin dipecahkan oleh pihak Mata, tetapi lebih dari itu dengan adanya WITM menambah nilai kepada Mata Fair. Apa yang boleh kita expect pada Mata Fair dan juga WITM kali ini?
Terima kasih. Kalau kita tengok pada mata fair bulan Mac yang lalu, Ya. Orang nak pilihan raya. Ya, Jadi, betul. 50-50 nak beli ke tidak, kan? Tapi kalau mengikut statistik yang kita ada pada bulan Mac yang lalu, adalah pameran mata fair yang terbaik. Dalam masa bulan raya tu pun, kita main 50-50 dengan pilihan raya tak menentu, tapi pembelian tu berterusan. Ya. Kita dari statistik yang kita dapat sebanyak 150 juta ringgit transaksi yang berlaku pada 3 hari tersebut. Bagi September ni, kalau kita tengok, kita pandang balik, adalah satu sejarah bagi mata fair, di mana kita mempunyai sebanyak 8 ruang pameran. Kalau kita berbanding dengan Mac yang lalu cuma 5 ruang pameran, kali ini kita tambah lagi 3 ruang pameran. Besar lagi, ya. So maknanya kita ada Hall 1, Hall 1M, Lingway, Hall 2, Hall 3, Hall 4, Hall 4M dan juga Lega Putra. Ini kena pergi 2 hari ni. Kalau kita habis tu, Kalau kita tengok total number of tempat pameran, kita punya sebanyak 1,269 tapak pameran yang akan berlangsung pada 3 hari itu. Dan kali ini saya mempunyai KPI sendirilah. Saya mempunyai KPI sendiri sebanyak, targeting saya sebanyak 120,000 pengunjung untuk 3 hari. Saya rasa tak ada masalah. Kerana walaupun raya masih berlaku, open house masih ada, tetapi pasal pelancong ni orang Malaysia dah jadi satu trend. Bukan hanya perkara baru kali ini. Mungkin Datuk melihat WITM, kekuatan World Islamic Tourism Month ini. Kerana kita tahu pelancong Islam menjadi satu kelompok yang begitu didambakan oleh negara-negara hari ini. Kerana ada sudut upaya mereka berbelanja, upaya mereka untuk travel ke negara-negara yang baru dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh complacent tentang ini, kerana Malaysia sudah menetapkan benchmark ataupun tanda aras yang begitu tinggi tentang Muslim Travel Mart ini ataupun halal market. Tetapi kita perlu lebih dari itu. Jadi saya nak tanya Datuk tentang itu. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kalau ikut statistik pada 2011, halal tourism ni menjana untung sekitar American dollar 126 bilion, Datuk. Dan menjelang 2020 dikatakan lebih daripada 192 bilion US dollar. Ini merupakan satu jumlah yang begitu besar. Dan mengapa kita perlu kehadapan ataupun meletakkan sasaran ini setanding dengan orang kata pun demand masyarakat halal, orang kata pun penggemar halal ini? Pertamanya, jumlah penduduk Muslim ataupun orang Islam, populasinya rumah kita pada buat masa ini ialah 1.7 bilion dan dijangkakan akan bertambah ke 2 bilion pada tahun 2014. Maka dengan itu, sekarang ni the affluent society of Muslims sudah bertambah. Maka keinginan mereka untuk melancong juga bertambah. Dan dengan adanya facilities ataupun fasilitas, kemudahan yang diadakan, terutamanya negara seperti Malaysia yang begitu friendly lah, friendly, yang terkenal. Buat masa ini kita terkenal dengan negara Malaysia yang dikunjungi oleh orang Islam sedunia. Kita mendapat tangga yang unggul. Oleh kerana itu kita mestilah melakukan sesuatu untuk menjadi orang kata hub yang sebenar. Apa dalam arti kata menggunakan kekuatan kita, use our strength to untuk moving forward. Oleh kerana itu, MATA mengadakan WIT World Islamic Tourism Month ini adalah kali yang ke-7.
dulu tidak ada satu organisasi pun yang ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan ummah orang Islam, tetapi mata mengambil kira oleh kerana kita mempunyai pandangan dan fikiran bahawa satu potensi yang mana business opportunities itu sendiri boleh kita trokai dan sekarang dengan adanya World Islamic Tourism Month dan Mata Fair yang ke-7 kita mendapat sambutan yang hebat. Okey, untuk itu bagaimana Mata sendiri mengambil kesempatan ini, kerana kita tahu orang kata pun keutamaan pelancong-pelancong halal ini, satunya tentang negara yang orang kata pun friendly, Muslim friendly lah, yang menyediakan tempat solatnya, ada makanan halal dan juga kos yang agak-agak orang kata pun berpatutan. Begitu juga kita lihat demand pelancong-pelancong halal ini bukan hanya tentang itu, tetapi sudah meningkat kepada orang kata pun pengalaman individu. Mereka mahukan keluarga mereka bersama dalam trip-trip dan sebagainya, dan juga orang kata pun hotel yang menyediakan makanan halal. Pengalaman Malaysia dan juga kita punya travel agent yang ada di Malaysia untuk cater kelompok ini dan boleh dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain dari China, dari Jepun, Australia dan sebagainya. Terima kasih. Kalau kita tengok dari sudut Islamic tourism. Islamic tourism, kalau kita tahu, atau Muslim tourism tu dulu kalau kita tengok 4 tahun ke 5 tahun yang dulu kita tahu umrah haji saja. Tetapi Muslim tourism bukan setakat itu. Kita boleh go beyond that. Kalau kita tengok di Malaysia sekarang, banyak hotel-hotel telah menggunakan pakaian syariah compliance. Kitchen pun dah syariah compliance. Dari pengalaman saya sendiri semasa saya di Beijing, di China, saya menjadi salah satu penasihat untuk hotel-hotel mengadakan. Hebat untuk Khalid. Cik Jeffrey je penasihat di China. Mengadakan halal kitchen yang diasingkan antara kitchen tak halal dan halal. So mereka bersedia untuk menerima pelancong-pelancong Islam seluruh dunia. Mengapa mereka sampai ke tahap itu, bersedia untuk membuat kitchen yang berbeza, sedangkan itu melibatkan kos, melibatkan risiko dan sebagainya. Apa agenda di sebalik itu? Bak kata Datuk Khalid sebentar tadi, populasi Islam meningkat dari tahun ke setahun. So kalau kita tengok sendiri, populasi itu bukan saja tak travel, dia travel. Dia masih lagi travel. Dan kita sebagai pengusaha pelancongan, terdiri daripada travel agent ataupun pengusaha hotel, dia mesti ke arah untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah satu market yang paling besar di dunia. Pengalaman kita, saya pun berkesempatan dengan Datuk dan juga Cik Jeffrey ke Jepun baru-baru ini pada awal tahun. Mereka pun ingin belajar, mereka ingin kata berkongsi pengalaman Malaysia, dan mereka benar-benar ingin kata pun menyahut kata pun Muslim travelers ni. Apa yang kita boleh lihat, Jepun sendiri sudah kata pun terbuka untuk tentang ini. Visa pun dah tak perlu nanti. Sudah. Kalau semasa kita buat lawatan di Jepun hari itu, kita pun dah tahu Jepun dah menerima menerima pelancong-pelancong Islam tidak semestinya di Malaysia dan juga di seluruh Asia Tenggara. Saya berpendapat Jepun dah memang agresif mempromosikan. Mereka tahu mereka ketinggalan. Tapi tidak terlambat mereka mempromosikan Muslim tourism. Okey, kali ini di Mata Fair apa yang Jepun offer? Kalau kita tengok di sini, Jepun mengambil bahagian 2 tempat Satu di Mata Fair dan juga di WITM. Oh, hebat Jepun kali ini. So, di WITM basically dia akan mempromosikan halal tourism di Jepun dan mereka sudah bersedia dan mereka pun telah bekerjasama dengan Halal Corporation di Jepun. Malaysian Halal Corporation. Rakan kita di sana rakan kita di sana, dan mereka dah bersedia. In fact sekarang ni Jepun pun dah keluarkan buku panduan, guideline, guidebook Muslim for travelers. Okey,
Datuk melihat ini satu kataupun kataupun pembuka mata kepada negara-negara asing, melihat Malaysia, melihat Mata Fair terutamanya, mereka ingin membuka kataupun delegasi yang besar, pavilion yang besar di Mata Fair dan sebagainya. Mengapa kita perlu kataupun terus ke hadapan tentang ini, bukan hanya cuba menerobos membawa kata pasaran biasa dari Timur Tengah, dari UAE, Saudi Arabia, Kuwait dan Oman dan sebagainya, tetapi kita tahu juga orang-orang Muslim di Eropah, mereka walaupun minoriti tetapi mempunyai katakan kuasa beli atau kuasa melancong yang begitu tinggi. Mungkin ini satu tahap yang perlu kita fikirkan juga. Ya. Pertamanya industri pelancong ini besar. Ya. Satu daripadanya ia melibatkan bila kita travel means dia mesti ada apa yang melibatkan travel. Ya, ekosistemnya ialah. Ya. Iaitu pertamanya dari segi kemudahan penerbangan, transport, airlines, transport. Yang kedua, accommodation. Yang ketiga, mesti ada restorannya dan kemudahan-kemudahan lain. Tapi yang kita ingin jadikan satu industri ini, ia melibatkan global industri, yang mana kita perlu ingat yang kita katakan tadi, ia melibatkan syarikat, gergasi, penerbangan dan juga hotel dan semuanya, dan ini boleh membantu dalam segi mempromosikan Muslim tourism. Sebagai contoh, Mata sendiri, bagaimana kita mengambil langkah perlu, sekiranya kita tak mengambil langkah ini, mungkin kita tak akan mana. Betul. Jadi kita kena buat promosi yang hebat. Kita kena pergi ke Arab Tourism Month. Kita kena pergi ke World Tourism Month. Ke Eropah. Kita kena pergi ke ITB, iaitu di Berlin. Untuk mempromosikan bahawa di Malaysia adanya World Islamic Tourism Month. Dan mereka ini adalah daripada syarikat-syarikat pemain dunia, global, pemain-pemain global yang mana membuka mata bahawa Malaysia yang dikendalikan oleh Mata sudah bersedia ke arah itu. Dan hari ini kita boleh dapat hasilnya. Kita akan bincang perkara ini, Datuk, kerana kita tahu juga bukan hanya pelancongan itu bersifat ataupun homogeneous, tetapi banyak perkara, terutama dari sudut service industries. Mereka yang berada dalam industri ini perlu ke hadapan. Bagaimana perlu ataupun Malaysia sampai ke tahap itu. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali membicarakan melonjak pelancongan melalui Mata dan juga WITM. Kalau kita lihat berkaitan dengan pelancongan ini, banyak perkara yang perlu kita lihat secara detail. Hari ini tentang ataupun airlines, Datuk dah sebutkan, tentang hotels, tentang juga destination, tempat-tempat baru, produk-produk baru perlu dipikirkan juga. Ataupun medical tourism, itu satu benda yang perlu ataupun diperhebatkan bagaimana negara lain merebut peluang ini. Education, pendidikan juga. Mereka bukan datang hantar anak mereka belajar, tetapi keluarga mereka sekali datang berbulan-bulan tinggal di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, Johor Bahru dan sebagainya. Cik Jeffrey, tentang itu. Bagi Malaysia, kalau kita tengok betul Malaysia, banyak tempat yang menarik sekarang yang telah boleh menarik pelancong-pelancong daripada Asia Tengah, Timur Tengah. Seperti yang Cik ucap tadi, education, perubatan dan theme park. Sekarang di Johor adalah satu tarikan yang terbaru, yang kita ada theme park yang baru yang boleh menarik lagi. Kalau kita tengok daripada orang dari Middle East ni, dia selalu travel dengan family. Anak-anak dia sekali. So theme park macam Kittyland, Legoland adalah satu benda yang baru. Kalau kita tengok daripada statistik yang kita dapat daripada tourism Malaysia, Kuala Lumpur bukan lagi satu destinasi yang penting bagi Middle East. Mungkin dulu. Mungkin dulu. Sekarang dia dah bypass Kuala Lumpur. Ke mana tu? Ke Johor
dan ke Langkawi atau ke Pulau Pinang. Belum lagi ke Kelantan, Terengganu lagi. Belum lagi. Tapi sudah mula juga. Kami dari Pulau-pulau dari kita, syarikat Perhentian, Redang sebagainya. sebagai agensi pelancongan, kami cuba mempromotkan lagi sebelah pantai timur kita. Ya. Dan Sabah Sarawak ya. Betul. Kalau Sabah Sarawak betul kita masih lagi. Tapi di antara yang benda yang paling penting bagi pelancong-pelancong Timur Tengah tu adalah entertainment untuk keluarga. Anak-anak mereka dan juga Datuk. Saya sempat ke Sabah Sarawak dan selalu travel ke Sabah Sarawak, melihat Sabah Sarawak ada punya kiblat pula bukan di Timur Tengah, tapi dari Jepun, Hong Kong, China dan sebagainya. Penuh hotel-hotel. Itu menunjukkan bahawa mereka lebih dekat ke situ. Kerana dari sudut airlines, dari sudut jarak, dari sudut kos, lebih dekat berbanding Kuala Lumpur. Jadi kita perlu lebih diverse tentang itu, lebih terbuka tentang itu. Begitu juga dari sudut services industri. Datuk. Ya, kerana kedudukan Sabah dan Sarawak itu ia lebih dekat kepada Asia Timur, Asia Timur ya. Jadi dari segi short haul, jadi macam negara seperti Jepun, China, mungkin Korea, Taiwan ya. Dan ini adalah satu penarikan lebih mudah dengan mengadakan direct flight daripada tak perlu ke Kuala Lumpur. Tak perlu ke Kuala Lumpur. Dan biasanya bagi travelers yang short haul ini biasanya lebih ke arah itu. Dan kalau kita tengok short haul travelers dalam segi percentage, mereka ini di musim-musim cuti kita akan tahu bahawa you kata tadi main golf dan sebagainya akan we call it peak season. Ya, betul. Now di Kota Kinabalu sendiri dengan ada airport yang baru ni, kemudahan airport ini juga menarik syarikat-syarikat penerbangan supaya direct flights, charter flights kami to Kota Kinabalu Sabah. Dan Sabah itu sendiri, Tourism Board Sabah memainkan peranan seperti Tourism Malaysia juga untuk menarik. Bagaimana cara mempromosikan Borneo Sabah itu sebagai kekuatannya dia, iaitu dia nature tourism, eco-tourism, pulau-pulau dan sebagainya. Yang ini yang biasa sedia ada. Cik Jeffrey, untuk budget travelers, orang macam saya yang kadang-kadang ada lebih atau tidak dan sebagainya, inilah peluang Mata Fair untuk memikirkan suit dengan budget yang kita ada. Jadi kali ini mengapa mereka perlu berduyun-duyun ke PWTC? Kalau nak tengok bajet, Mata Fair adalah satu platform satu platform di mana bargaining power is happening. Dengan adanya syarikat penerbangan kita sendiri yang mengambil bahagian Malaysia Airlines dan berbagai lagi syarikat penerbangan lain yang mengambil bahagian, sudah tentu banyak promosi yang diadakan. So travel agent yang mengambil bahagian juga mempromosikan banyak package. So you just name it, daripada domestik sehinggalah internationally lah. So rebut peluang ni. Rebut peluang ni untuk datang. Mungkin ada yang tak ada online pun ada di Mata Fair. Ada. Kadang-kadang kita terpukau dengan online, promosi online, tetapi kali ini Mata Fair benar-benar. Ya, benar. Satu lagi saya nak nasihatkan. Sikit lagi dalam 30 saat. Satu lagi saya nak nasihatkan pada pengunjung-pengunjung ke Mata Fair. Gunalah pengangkutan awam. Di mana kalau Mata Fair ni selalunya kalau Kuala Lumpur ni akan satu jam Kuala Lumpur. Dan beli tiket masuk secara online. Jangan tak payah beratur ramai-ramai lagi. Beli secara online, bayar online dan redeem saja. Kita ada special lane yang untuk redemption saja. Terima kasih kepada Cik Jeffrey Sulaiman, pengurusi pameran Mata Fair dan juga WITM. Itu juga kepada Dato' Muhammad Khalid Harun, penasihat Mata Fair dan juga penang bagi WITM. Jadi bagi anda di luar sana, jangan lupa Mata Fair akan berlangsung pada hujung minggu ini, 6 hingga 8 September, dan banyak promosi, banyak ataupun diskaun akan ditawarkan oleh syarikat-syarikat travel agency dan sebagainya, begitu juga airlines. Jadi jangan lupa bawa duit dan juga kad kredit. Itu yang penting. Terima kasih kepada dua orang tamu saya. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook, ke Twitter, dan juga jangan lupa melayari asrowani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.